Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali kepada pelajar tingkatan 1. Hari ini kita bertemu semula dalam subjek pendidikan Islam. Jadi kita sambung semula. Jadi hari ini saya akan bekalkan slideshow. Jadi saya harap pelajar semua dapat mengikuti segala apa yang saya sampaikan dan dapat apa yang saya sampaikan, ya. InsyaAllah sama-sama kita belajar. Baik, hari ini tajuk kita adalah Maha Suci Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu adalah zikir lah, ya. Maha Suci Allah ni apa maksud Maha Suci Allah ni? Maksudnya ada yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan Maha Suci Allah ni maksudnya Allah adalah suci daripada segala kekurangan ataupun kelemahan. Maksudnya Allah tidak ada kekurangan, Allah tidak ada kelemahan. Yang ada kelemahan hanyalah manusia sahaja. Maksudnya Allah ini tidak ada semua benda tu. Maha Suci Allah. Baik, kita teruskan dengan pelajaran kita. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, membaca ayat Al-Quran dengan betul, lancar serta bertajwid. Baik, sebelum kita akan masuk belajar, kita akan mengaji dahulu membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ada kaitan dengan tajuk kita hari ini. Yang kedua, memahami terjemahan potongan ayat Al-Quran. Sebentar lagi kita akan mengaji, kemudian kita akan baca terjemahan itu. Saya akan bacakan dan saya harap pelajar semua faham apa yang saya terangkan nanti. Dan yang ketiga, memahami intisari ayat potongan tersebut. Baik, kita teruskan. Baca dan hafaz dengan betul dan bertajwid. Ayat pertama ini adalah ayat kursi. Ayat kursi ada 3 ayat, nanti saya akan bacakan lagi. Saya harap pelajar-pelajar semua dapat ikut apa yang saya baca ini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 255 sehingga ayat 257. Baik pelajar, sebelum kita teruskan kepada terjemahan, ayat-ayat ini boleh dibacakan di dalam solat ataupun selepas solat kita baca sebagai zikir kita pun boleh, tidak ada masalah, ya. Ayat ini kita digalakkan untuk kita amalkannya, ya, insya-Allah. Jadi saya harap pelajar semua dapat membaca ayat ini berulang kali. Saya harap pelajar semua juga dapat menghafal ayat-ayat ini supaya ayat ini kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Insya-Allah sama-sama kita amalkan. Baik, kita teruskan kepada terjemahan untuk ayat ini.
terjemahan, kita pergi kepada ayat yang pertama, iaitu ayat yang ke-255. Terjemahannya, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbir sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk usahkan tidur, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat, iaitu pertolongan, di sisinya melainkan dengan izinnya, yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan, iaitu ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki. Luasnya kursi Allah, iaitu ilmunya dan kekuasaannya, meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya, dan Dialah yang maha tinggi, iaitu darjat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Baik, dalam ayat 255 ini menunjukkan segala apa yang Allah ciptakan di dalam dunia ini ada syafaatnya, ada manfaatnya, ada sebabnya, dan ilmu yang Allah turunkan tidak dapat lagi kita tidak dapat lagi kita tahu semuanya. Okay? Ilmu Allah ini sangat luas. Kita tengok daripada ayat-ayat ini, dia ada dalam ayat ini ada nyatakan, contohnya, luasnya kursi Allah, iaitu ilmunya dan kekuasaannya, meliputi langit dan bumi. Maksudnya ilmu Allah ini sangat luas, sangat luas. Manusia yang paling pandai pun ada benda yang dia tidak tahu. Okay? Ilmu Allah ini sangat luas. Okay? Sebab itu kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Okey. Kita tengok ayat yang atas ni, terjemahannya. Jadi Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, iaitu Allah, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbir sekalian makhluknya. Maksudnya sifat Allah ni manusia tidak ada. Okey, maksudnya Allah tetap hidup, manusia mati. Manusia tidak kekal. Okey, itu bezanya sifat Allah dan sifat manusia. Okey, Allah tidak tidur. Allah memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Berbeza dengan manusia. Kita perlukan Allah untuk kita hidup, untuk kita teruskan hidup, untuk kita minta bantuan dan pertolongan dan sebagainya. Okey, faham? InsyaAllah. Okey, ayat seterusnya. Ayat yang ke-256. Tidak ada paksaan dalam agama Islam, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan, iaitu kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan taghut dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh, yang tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita tengok ayat atas ni, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kita, agama Islam adalah bukan agama yang memaksa. Kita tidak boleh memaksa orang-orang kafir mengikuti agama kita, tidak boleh. Nabi Muhammad tidak mengajar kita untuk membuat demikian, ya. Okey, ayat seterusnya. Ayat yang ke-257. Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan, iaitu kufur, kepada cahaya, iaitu iman. Dan orang-orang yang kafir, penolong mereka ialah taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan, iaitu kufur. Mereka itu ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Okay. Orang-orang beriman, for sure, sudah pasti Allah akan lindung. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, sentiasa berpegang teguh pada ajaran Islam, Allah akan lindung. Okey, insya-Allah. Baik, kita sambung pada yang seterusnya. Intisari ayat. Baik, yang pertama, Allah menguasai dan mentadbir seluruh alam mengikut kehendak dan kebijaksanaannya. Sebagai contoh, Allah ciptakan malam dan siang. Okay, maksudnya malam dan siang tu masing-masing ada peranannya. Contohnya, kalau sepanjang hari kita siang sahaja, kita tak boleh juga. Kita perlukan malam, maksudnya untuk kita berehat,
untuk kita beribadah. Kalau seluruh hari, kalau sepanjang hari kita malam saja tak boleh juga. Kita perlukan waktu siang juga. Sebab apa? Contoh pada tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman memerlukan matahari untuk mereka terus hidup. Kita juga memerlukan matahari. Okay? Ada juga banyak-banyak, ada juga ciptaan-ciptaan Allah yang lain yang ada peranannya sendiri. Okay? Maksudnya apa yang Allah ciptakan itu ada sebab-sebabnya, ada peranannya dan ada hikmahnya. Okay. Tinggal kita manusia ini kita kena cari apakah fungsi-fungsi perkara-perkara yang diciptakan di dalam dunia ini. Okay. Sebab itu yang dikatakan ilmu Allah ini sangat-sangat luas. Ilmu Allah ni sangat-sangat luas. Kita sebagai manusia, kita kena terus ke semua ilmu itu. Yang kedua, Maha suci Allah daripada sifat kekurangan seperti mengantuk dan tidur. Ya, maksudnya sifat Allah berbeza dengan sifat manusia. Manusia mengantuk, manusia nak tidur, manusia nak berehat, manusia lapar, manusia nak kahwin. Allah tidak ada sifat sebegitu. Ya. Itu yang dikatakan Maha suci Allah. Allah tidak ada kekurangan, ya, tidak ada kelemahan. Yang ketiga, ilmu Allah meliputi segala makhluk ciptaannya. Betul. Maksudnya di sini segala ciptaannya termasuk makhluk-makhluk yang diciptakan seperti haiwan, manusia sekalipun. Sebab itu Allah ciptakan manusia lelaki dan perempuan. Sebab apa? Lelaki dan perempuan saling memerlukan. Okey. Yang keempat, Allah Maha berkuasa dan Maha agung, tidak memerlukan bantuan sesiapa untuk mentadbir alam yang luas. Sebaliknya, kita manusia yang memerlukan bantuan Allah untuk kita mentadbir sesuatu, untuk kita teruskan hidup, untuk kita ikhtiar hidup. Kita kena minta bantuan daripada Allah. Minta Allah mudahkan urusan kita. Yang kelima, Allah memimpin orang yang beriman daripada kekufuran dan kejahilan kepada keimanan dan keilmuan. Allah memimpin orang yang beriman, maksudnya di sini orang yang beriman pasti akan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya di situ Al-Quran dan Sunnah itu adalah pegangan orang yang bertakwa. Jadi mereka akan terus mengikut jalan keimanan, terus mengikut jalan lurus. Sebab itu Allah menjaga orang-orang yang beriman. Allah memimpin orang-orang yang beriman terus menerus kepada cahaya keimanan dan kejayaan. Islam, yang keenam, Islam agama yang mementingkan kefahaman dan keyakinan, bukan agama paksaan. Kita tidak digalakkan untuk memaksa orang mengikut kehendak kita atau mengikut ajaran kita. Sebaliknya, kita kena meyakinkan orang-orang sekeliling kita bahawa kita adalah benar. Maksudnya, kita kena tunjukkan diri kita macam mana. Kita boleh buat, tak boleh buat, kita faham ke tak faham. Jadi kita kena tunjukkan apa yang kita faham dan kita kena yakin apa yang kita buat. Dan yang terakhir, syaitan memimpin orang kafir kepada kekufuran dan kejahilan. Ingat, sekali kita buat dosa, syaitan suka. Berkali-kali kita buat dosa, syaitan terus akan mendorong kita kepada pintu kejahilan. Sebab itu, setiap kali kita buat dosa, ingat bertaubat. Taubat. Paling tidak pun kita beristighfar, insya-Allah. Kita akan jauhkan diri kita daripada sebarang perkara kekufuran dan kejahilan, insya-Allah. Baik, setakat ini itu sahaja untuk subjek pendidikan Islam tajuk Maha Suci Allah. Jadi sekiranya pelajar ada apa-apa masalah, bolehlah hubungi saya ataupun kontak saya sekiranya pelajar ada apa-apa soalannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.